Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang bersama saya Fidas Matrang. Berita malam ini memberi tumpuan dengan kepulangan jaguh tinju negara dari Sarawak, Daniel McDellen Bong yang menerima Heroes Welcome sebaik tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuching pada malam Selasa selepas kejayaannya menjuarai kejohanan tinju profesional Pakistan pada Sabtu lepas. Daniel atau terkenal dengan jolokan Kilat Boy mengharumkan nama negara apabila muncul juara bagi kategori 57 kg selepas menumbangkan wakil tuan rumah Sikandar Abbasi menerusi pukulan teknikal knockout TKO di Stadium Lalak Jan, Pakistan. Lebih menarik, kejayaan beliau juga turut menerima pujian daripada Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg. Sementara itu, Daniel ketika ditemui berkata beliau akan tetap meneruskan perjuangan demi mengharumkan nama negara dengan melibatkan diri dalam acara sukan berkenaan dengan pesaing daripada luar negara yang lebih berpengalaman. Untuk Sukma kelak, potensi kami untuk dapat emas, kami sih overconfident lah. Cuma kami rasa boleh dapat emas walaupun latihan kami cukup. Mungkin kami target bulan Ogos, target untuk latihan di luar negara lah, terutamanya di Baguio City ataupun Bangkok. Sebab di Asia kami dapat sparring dengan banyak sparring partner yang berpengalaman lah. Macam yang kami jumpa di Sinun di Pakistan, macam sudah King Arthur, sudah TK, banyaklah sudah punya legend di Sinun yang bagus untuk dijadikan sparring partner lah. Ketibaan petinju kelahiran Sri Aman berusia 23 tahun itu turut disambut seramai 19 ahli gabungan orang asal Sarawak yang diketuai pengasas Persatuan Berkenaan, Peter John Jaban, sambil mengenakan sirat dan berkaki ayam. Antara yang turut serta dalam kumpulan tersebut adalah dua jaguh Bina Badan Sarawak, Budak Encah dan Philomena Declin Siar yang mengenakan pakaian tradisional kaum Bidayuh serta ikon tinju negara Meja Sapok Biki. Turut hadir Presiden Persatuan Tinju Negeri Sarawak Sabah, Datuk Rahman Lariwu serta Barisan Exco Persatuan, Barisan Jurulatih dan Ahli Keluarga Daniel. Laporan seterusnya, Pelan Organisasi Anti Rasuah OACP diyakini mampu mengurangkan kes penyelewengan dana awam dan secara langsung dapat menambah baik imej pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Kui Hian, rakyat Sarawak amat memberi penekanan dan meletakkan harapan tinggi terhadap kerajaan negeri, khususnya dari sudut pentadbiran kerajaan yang telus. Justru katanya inisiatif kerajaan negeri menubuhkan unit integriti di setiap PBT di seluruh Sarawak adalah bagi membantras rasuah, penyalahgunaan sumber dan mengurangkan aduan daripada awam. Through this, we hope to reduce the cases of misappropriation of public funds, abuse of resources, reduce public complaints, and surely the image of our agency, including PBT, will be improved. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Hari Integriti Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan MLGH di Kuching pada Rabu. Dalam pada itu, beliau yang juga Menteri Kementerian Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak memberitahu kementeriannya telah berjaya melancarkan OACP di beberapa jabatan agensi dan PBT. I'm happy that I was informed that my ministry had developed our own OACP, like our PS was saying, the Ministry OACP 2021 to 2025, and in particular, DID also has done theirs, Suraj has done theirs, the municipal council and the city council have done theirs, and because they got more manpowers, and that's why all the other smaller councils do it together as 19 PBTs. Of course, not to forget housing development corporations, which completed its OACP too. Hadir sama Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak 1, Datuk Dr. Peguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak 2, Michael Tiang Ming T dan Setiausaha Tetap MLGH, Datuk Antonio Katigalis. Di Matu pula, satu lagi hadiah diberikan kerajaan untuk warga Matu selepas Medan Niaga Matu yang menelan kos pembinaan berjumlah RM500,000 di bawah peruntukan Rancangan Malaysia ke-11 telah siap sepenuhnya. Ia telah diasmikan oleh Timbalan Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan yang turut dihadiri Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Integriti dan Ombudsman merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Jemoreng, Datuk Mursyid Diraja Dr. Juanda Jaya dan Ahli Parlimen Igan Ahmad Joni Zawawi pada Selasa.
Medan niaga penghubung itu mampu menempatkan sebanyak 40 lot di bahagian dalam dan 60 lot untuk kawasan lapang. Ia mula dibina pada 31 Mac 2021 dengan Majlis Daerah Matu dan Daro (MDMD) sebagai agensi pelaksana. Sementara itu, para peniaga jelas bersemangat kerana mendapat hadiah yang begitu bermakna untuk membolehkan mereka meneruskan perniagaan di tempat yang lebih selesa. Sementara di Miri, beberapa pengubahsuaian projek pengawalan hakisan pantai di Kampung Batu 1, Kuala Baram akan dilakukan bagi mengatasi fenomena sepihan kayu hanyut yang sering terdampar di pantai berkenaan. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin ketika ditemui selepas meninjau perkembangan terkini projek tersebut pada Selasa memberitahu barisan pakar serta jurutera bagi projek ini telah melakukan kajian dan mencadangkan perkara ini. So now, arising from my last meeting with them, the consultant asked them to do some changes in the design, some amendment to the design, especially to track all these debris, all these wood debris. So the consultant has not come up with the design. They've done the modeling. Tomorrow they're going to do a presentation to DID. So one is grid. They will extend the ground further out. Hopefully can trap the debris from coming in. So they make some changes to the design. And here they are doing a temporary access for the fishermen because they want to be crossed. Here temporarily they can use it to go to the sea for fishing. So there's some adjustment needed to be done this morning. I listened to the fishermen and their proposal. So we will do according to the proposal. Ahli Dewan Undangan Negeri Adus Nadin itu juga telah maklumkan projek dengan jumlah peruntukan 17.38 juta ringgit itu kini telah siap 50.22% dan dijangka siap sepenuhnya pada April 2023. Dalam pada itu, Datuk Seri Lee turut memaklumkan projek yang merupakan projek di bawah rancangan Malaysia ke-11 RMK11 itu merangkumi kajian pemodelan hidrolik, kajian ombak, reka bentuk menyeluruh dan kerja-kerja penyelesaian projek. Skop projek pula merangkumi pembinaan benteng pemecah ombak sepanjang 200 meter di luar pesisir pantai, 5 groin dan tanjakan konkrit yang mampu menampung lebih 100 bot untuk memudahkan nelayan keluar masuk untuk turun ke laut. Berita selanjutnya, Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU diseru agar mengekalkan kejayaan yang dicapai sepanjang penubuhannya sejak 3 dekad yang lalu untuk tempoh 30 tahun yang akan datang. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi juga mahu pelaksanaan pentadbiran serta pengurusan di BKU selari dengan landasan diletakkan oleh Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg dalam menjadikan Sarawak negeri maju menjelang tahun 2030. Katanya usaha itu sekaligus merealisasikan misi dan visi di BKU untuk menjadikan pihak berkuasa tempatan yang termaju dan paling cemerlang di Sarawak dan Malaysia pada 2030 kelak. Kita berjumpa semata-mata saya nak mengajak kita semua, saya input, kami input, Datuk Bandar, pengarah, pengurusan kanan, kita semua untuk memastikan bahawa setiap pelaksanaan pentadbiran pengurusan yang kita lakukan sedaya upaya semampu mungkin kita ikut pastikan ianya selaras dengan landasan yang telah pun diletak oleh Yang Amat Berhormat Premier kita, supaya apabila Sarawak menjadi negeri yang maju lebih kurang 8 tahun akan datang, kita di Dewan Bandaraya Kuching Utara pun menjadi sebuah pihak berkuasa PBT, kalau boleh menjadi yang termaju dan paling cemerlang di Sarawak dan di Malaysia pada 2030. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis perhimpunan khas di BKU di Ibu Pejabat di BKU di Kuching pada Rabu. Tambahnya, apa yang dilaksanakan di BKU ketika ini juga berkait rapat dan sering dengan 2 dari 7 teras dalam strategi pembangunan pasca COVID-19 PCS 2030 yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak, iaitu keterangkuman sosial dan kelestarian alam sekitar. Social inclusivity. Apa yang kita lakukan dalam kegiatan membangunkan aktiviti kemasyarakatan merangkumi semua warga kota, semua.
Setiap orang yang ada dalam kawasan BKU itu apa aja aktiviti kita, sama ada aktiviti kemasyarakatan, pembangunan dan sebagainya, melibatkan semua orang. Si adanya terpisah. Tidak ada perbezaan. Tidak ada perbezaan warna kulit ke agama bangsa ada. Semuanya termasuk. Ya maksudnya social inclusivity yang telah pun menjadi nadi pengurusan usaha-pengurusan di BKU yang telah kita laksanakan. Jadi kita teruskan kerana ia sebagai dasar trust PCDS yang dilaksanakan oleh Kerajaan Sarawak. Dan yang paling rapat dengan di BKU ialah environmental sustainability, trust yang ketujuh tadi. Dalam pada itu, Datuk Dr. Abdul Rahman berkata DBKU akan terus meningkatkan usaha mengubah Bandaraya Kuching Utara menjadi bandar pintar dengan mengekalkan kelestarian alam sekitar seiring dengan 5 tunjang yang dilaksanakan sejak tahun 2013 iaitu cantik, bersih, selamat, pintar dan lestari. The other two S, smart and sustainability. Itu siapa ditranslate dalam bahasa Melayu itu SS juga. Pintar dan lestari, smart. Tujuannya kerana supaya seiring juga, tadi saya sebut seiring selaras dengan PCDS, tapi itu seiring juga dengan pelaksanaan strategi kerajaan yang telah diumumkan apabila Yang Amat Berhormat Tok Petinggi Abang Johari Tenompeng menjadi satu ketika menjadi Ketua Menteri 2017. Ini menjadi Premier melaksanakan dasar pembangunan negeri Sarawak melalui digital economy pada tahun 2017. Dalam majlis sama, Datuk Dr. Abdul Rahman turut menyampaikan beberapa anugerah sempena Hari Inovasi dan Integriti serta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan DBKU tahun 2021. Hadir sama Datuk Bandar DBKU, Datuk Junaidi Redwan dan Pengarah DBKU Muhammad Khaidir Abang. Sementara itu, Penubuhan Belia Kebangsaan Bersatu Sarawak sebekas cawangan Bukit Kota Limbang disarankan untuk mempelbagaikan penganjuran aktiviti mereka. Timbalan Menteri Pemodenan Pertanian dan Pembangunan Wilayah Sarawak yang juga pengurusi sebekas cawangan Bukit Kota, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, selain daripada aktiviti sukan, beliau mahu sebekas Bukit Kota menganjurkan aktiviti pendidikan, aktiviti ekonomi, pertandingan dan sebagainya. Dalam Karnival Sukan sebekas kasus 2022 di Stadium Tertutup Limbang Babor ini, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu juga berharap golongan belia di daerah Limbang bersama membantu kerajaan dalam memastikan daerah itu menjadi tempat yang baik untuk didiami. Beliau juga berharap sebekas Bukit Kota menambah unit yang sedia ada dalam Mesyuarat Agong sebekas peringkat unit akan datang agar pertubuhan belia ini lebih aktif dan lebih banyak penyertaan pada masa akan datang. Berikut pula, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Telian Royston Valentine berharap penganjuran khusus asas berkaitan komputer dapat diteruskan bagi membolehkan masyarakat khususnya golongan belia dilengkapi dengan pengetahuan berkaitan komputer dan digital. Menurutnya, dalam menempuhi era digital ketika ini amat penting untuk seseorang itu memiliki pengetahuan mengenai komputer. Program seperti ini amatlah kita harapkan untuk dilaksanakan secara berterusan di mana ianya dapat memberikan pengetahuan dan ilmu baru kepada golongan muda kita terutamanya. Walaupun begitu, ada beberapa orang golongan senior juga yang turut serta dalam program ini untuk bersama-sama menimba ilmu berkaitan dengan komputer dan digital kita inilah. Dalam era digital kita ini, kita memerlukan pelbagai ilmu yang kita perlu pelajari lah. Jadi program usaha sama seperti ini amatlah bagus untuk kita laksanakan di pelbagai peringkat. Kalau kita lihat adanya kemudahan di bawah PD ini, ianya dapat memberikan banyak manfaat kepada penduduk di sekitar kawasan Kampung Telian ini. Beliau berkata demikian kepada Unit Komunikasi dan Penerangan Sarawak semasa perasmian khusus asas komputer anjuran Mukah Youth Transformation and Innovation Centre (MYTIC) bersama dengan Padi Telian Ulu di Kampung Telian Ulu Babor ini. Katanya PEDI atau Pusat Ekonomi Digital Keluarga Malaysia dan MYTIC merupakan badan baru yang diwujudkan di kawasan Mukah di bawah Perbadanan Ekonomi Digital Sarawak SDEC yang berfungsi dalam melaksanakan program-program yang berbentuk ekonomi dan digital. Sekian edisi malam bersama saya Fidas Macrang. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.